ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah dibesarkan. Selain daripada Allah, maka tak perlu dibesarkan. Tak ada kebesaran selain daripada Allah. Orang kaya, jangan bangga dengan kaya kamu, jangan. Orang yang kaya, jangan dia rasa aku kaya, aku kaya. Kenapa kamu kaya? Allah yang bagi. Allah bagi rezeki pada diri kamu banyak sikit. Tujuan apa Allah bagi ni? Allah nak uji je. Bila kamu berdakwah, kamu sampaikan agama di atas muka bumi ni, kamu jangan haraplah balasan di dunia. Jangan. Tetapi kamu harap balasan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Syukurnya kepada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tanggungjawab yang dipikul oleh Rasulullah. Tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menjadi nabi dan juga rasul. Kita belajar sebelum daripada ini bagaimana berlakunya kerasulan ataupun kenabian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita terang pada diri kita tentang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tanggungjawab dihantar oleh Allah untuk menjadi nabi dan juga rasul untuk menyebarkan Islam ini. Dan tanggungjawab ini tak terhenti kepada Rasulullah sahaja. Bahkan dia akan turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dianggap umat Nabi kerana bila kita lahir lepas pada kelahiran, lepas pada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi kitanya dianggap umat yang mewarisi lepas pada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada nabi lagi lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tinggal ialah warasatul anbiya, pewaris nabi. Pewaris nabi ni dipanggil al-ulama, ulama-ulama. Yang ni di antara dan di antara mereka yang mewarisi lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan kemudian Islam ni terus berkembang ke serata alam. Bermula daripada Mekah, daripada bumi Mekah lah, maka Islam ini perlu digerakkan. Gerakan dalam menyampaikan Islam ini dipanggil dakwah. Dakwah kepada orang yang bukan Islam kepada Islam, dan kepada orang yang dah Islam kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita akan dapati di mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah menyampaikan dakwah di jalan Allah, dan ada beberapa intipati dalam ataupun yang disebut dalam dakwah. Nak dakwah tu apa dia? Ini tajuk yang kita akan bincangkan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menerima perintah daripada Allah Taala. Antaranya firman Allah Taala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang yang berselimut. Lepas pada renggang masa Rasulullah tak turun wahyu tu, kemudian lama Rasulullah harap supaya turun wahyu, tiba-tiba turun wahyu. Turun wahyu ni, wahyu yang turun tu Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Allah tegur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu tu, Rasulullah pergi ambil kain selimut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh selimutkan tubuh badan dia. Dan disuruh Khadijah selimut. Khadijah selimut. Dalam selimut tu turun ayat Quran, ya ayyuhan muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Maksudnya orang berselimut ni maknanya apa dia? Orang yang hidup dalam keadaan yang dianya membekukan diri dia. Dia mensenyapkan diri dia. Orang yang duduk diam-diam. Wahai orang duduk diam-diam. Allah nak sebut, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun dan bagi peringatanlah. Allah mula ajar demikian.
Kamu jangan duduk je berselengkar dalam kain semut. Jangan kamu duduk saja. Sifat sifat kamu kena ada dia. Apa dia? Qum fa'anzir. Bangun dan kamu bergerak, bagilah peringatan pada manusia. Ini sifat yang mesti ada pada diri kamu, wahai Nabi. Demikian juga pada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzir, bagi peringatan pada manusia. Ingatan apa? Ingatan terhadap akhirat. Ingatan terhadap bahayanya dosa. Ingatan dalam hidup kita ni, jangan kita biarkan hidup kita dengan bergelumang dengan maksiat pada Allah. Semua ni benda yang bahaya. Fa'anzir, bagi peringatan. Bagi benda yang bila kamu sebut, menggoncangkan jiwa-jiwa mereka tersebut. Kenapa dia? Wa rabbaka fakabbir. Terhadap Allah, pada Tuhan kamu mesti besarkan dia. Jangan kamu kecilkan Allah. Jangan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan Allah pada diri kamu. Wa siyabaka fatahhir. Maka dalam keadaan itu, pakaian kamu, hendaklah kamu sentiasa bersihkan. Pakaian ni, kita akan bincang. Kenapa Allah sebut pakaian mesti bersih? Maknanya, biar pandangan manusia terhadap kamu, jangan kamu buat benda yang dilarang oleh Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Ruangan luaran kamu ni, jangan bagi nampak kotor. Sebagaimana bila kita pakai pakaian. Bila kita pakai pakaian yang kotor. Bila kita pakai pakaian yang kotor, tiba-tiba kita bagi tahu ada orang, jangan pakai pakaian kotor. Kita sendiri kotor. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ajar, wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu mesti sentiasa bersih. Maksudnya apa dia? Makan minum kamu, tidur bangun kamu, segala benda kamu mesti fatahhir. Mesti bersih. Bersih maksudnya apa dia? Bersih ni pada diri kamu itu. Dalam hidup kamu tak ada dosa-dosa. Kamu cucikan dalam hidup kamu daripada dosa. Kemudian warrujza fahjur, dan segala kejahatan itu hendaklah kamu jauhkan. Warrujza fahjur. Benda-benda yang keji, benda-benda yang jahat, rujza. Benda-benda yang kotor, fahjur. Hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada keadaan itu. Wala tamnun tastakthir. Dan jangan kamu memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Jangan kamu harap. Wala tamnun tastakthir. Dan bila kamu bagi sesuatu pada diri kamu ni, kamu harap kamu dapat lebih banyak daripada pemberian yang kamu bagi. Jangan gitu. Yang kamu bagi sebanyak itu, kamu harap Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada diri kamu, bukan semakin lepas pada itu kamunya akan pada diri kamu nak supaya orang balas lebih baik daripada apa yang kamu bagi itu. Jangan. Wali rabbika fasbir. Dan bagi menjalankan perintah Tuhan kamu tersebut, hendaklah kamu sentiasa bersabar terhadap tentangan-tentangan musuh. Allah mula ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 7 ini. Perintah dalam ayat ini pada zahirnya kelihatan ringkas. Kalau kita baca ayat ni, kalau tuan-tuan rajin buka Al-Quran Karim, tuan-tuan akan dapati ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ringkas je. Ringkas je kita dengar tu macam tak ada apa-apa pun. Pakaian mesti bersih. Jangan duduk dekat dengan benda yang jahat. Kemudian warrujza fahjur. Benda-benda yang jahat ni kamu kena jauhkan dalam hidup kamu. Kemudian wala tamnun tastakthir. Jangan kamu duk harap banyak sangatlah. Benda yang kamu buat tu sikit je, tapi kamu harap ganjaran kamu tu banyak sangat. Allah sebut wali rabbika fasbir. Dengan pada Tuhan kamu kena hidup sentiasa bersabar. Setiap perintah yang Allah ajar pada kamu bersabar pada diri kamu. Sepatutnya demikian. Kalau kita perhati ringkas, tetapi sebenarnya membawa maksud dan maklumat yang mendalam, serta kesan dan tindakan yang sungguh-sungguh pada hakikatnya. Kalau kita perhati betul-betul, ada benda yang penting yang Allah nak ajar dalam konteks yang disebut dengan dakwah. Bila kamu berdakwah, ada 2-3 perkara. Yang pertama, matlamat perintah memberikan peringatan ialah supaya baginda tidak membiarkan seorang pun yang menyanggahi keredaan Allah di alam maya ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar dalam ayat ni, jangan ada seorang pun yang hidup dia macam dia tak yakin hidup dia ni kepada Allah. Hidup ni benda yang pertama kena yakin dengan Allah. Wali rabbika fasbir.
segala perintah yang Allah turunkan pada kamu wahai manusia, dalam keadaan yang berlaku pada kamu tu, kamu kena banyakkan bersabar. Wali rabbika fasbir. Ini melainkan hendaklah diberi peringatan tentang akibat buruk sehingga menimbulkan kegerunan dalam hati dan fikiran manusia. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita, hidup kita ni yang utama ialah Allah. Segala benda yang kita buat ialah dapatkan keredaan Allah. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar. Jangan kamu harap supaya orang puji kamu. Jangan kamu harap supaya kamu dapat semakin kaya kamu. Bukan begitu. Bila kamu berdakwah dalam hidup kamu, kamu harap kepada Allah. Allah jadi keutamaan pada diri kamu dalam kehidupan orang mukmin. Yang kedua, matlamat membesarkan Allah itu ialah supaya baginda jangan membiarkan seorang pun yang membesar diri di muka bumi, melainkan hendaklah dimusnahkan kekuatannya. Yang kedua ni, Allah nak ajar pada kita dalam ayat ni, jangan ada seorang pun yang membesarkan diri dia. Lalu tugas Rasulullah mesti musnahkan yang dibesarkan itu. Yang besar ialah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa rabbaka fakabbir. Itu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu naklah dibesarkan. Selain daripada Allah, maka tak perlu dibesarkan. Tak ada kebesaran selain daripada Allah. Jangan besarkan kereta, jangan besarkan rumah, jangan besarkan pada diri kita ni jawatan. Jangan agung-agungkan benda demikian. Yang kamu kena agung-agungkan dalam hidup kamu, wali rabbika wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah dibesarkan. Yang hebat ialah Allah. Jangan kata-kata, hebatnya rumah ni, hebatnya kereta ni, hebatnya kenderaan ini, hebatnya. Kita nampak orang yang hebat, kita tak nampak hebatnya Allah. Cara dalam hidup setiap mukmin ini, hendaklah dibesarkan Allah. Mana-mana yang dia rasa ada kebesaran, hendaklah direndah-rendahkan yang dikatakan besar itu. Dipusingkan ke belakang, ke bawah, agar tidak ada di muka bumi ini melainkan kebesaran Allah semata-mata. Di atas muka bumi ini, yang selayak dibesarkan ialah Allah. Wali rabbika fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah dibesarkan. Yang lain tu bawah. Bukannya dalam hidup kamu ni kamu membesarkan yang disebut dengan jawatan. Kamu membesarkan orang-orang tertentu. Tak. Orang-orang ni jawatan ini tak besar. Yang besar ialah Allah. Tu cara nak ajar dan nak didik dalam hidup kita, supaya kita ni dalam keadaan yang kita letak segala-galanya Allah dalam jiwa kita. Dua. Yang ketiga, matlamat membersihkan pakaian. Wasiyabaka fatahhir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu, dan menjauhkan segala kejahatan supaya mencapai pembersihan zahir dan juga batin. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Pakaian kamu mesti bersih. Kemudian kamu pula jauhkan daripada kejahatan. Nak suruh apa dia? Bersih zahir dan juga batin. Batin kita, zahir pun kena bersih. Jangan zahir kotor, tapi dalam konon-kononnya bersih. Tak boleh. Islam dia tak nak macam tu. Dia nak dalam hidup kita ni, wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dua-dua tu mesti bersih. Dan juga bermaksud membersihkan jiwa daripada sebarang keburukan dan pencemaran sampai ke tahap yang sempurna. Jadilah kita orang yang bersih dua-dua. Luar pun bersih, dalam pun bersih. Ramai orang kita ni, dia hidup dia bersih kat luar, tapi dalam kotor. Dendam, caci maki, kemudian hidup ni maki hamun. Dalam hidup dia ni, pada diri dia nampak kat luar tu cantik, tapi dalam tu kotor, buruk sangat. Yang ramai orang yang jenis demikian. Islam dia ajar dua-dua. Kat luar pun kamu kena bersih, kemudian kat dalam kamu pun kena bersih. Dengan itu, barulah jiwa manusia layak berada di bawah lembayung rahmat Allah yang berlanjutan. Bila kita jaga Allah kat luar, jaga Allah kat dalam, kita ni dapat pemeliharaan hidayah dan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada kita jaga Allah. Akhirnya, jadilah dia seorang yang paling baik untuk dicontohi di kalangan masyarakat manusia. Tertarik kepada setiap hati
yang sihat dan hati yang menyeleweng, terasa betapa hebat dan agungnya dia, sehingga semua isi dunia menumpukan perhatian kepadanya, sama ada mereka setuju ataupun membantah. Itu cara dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Maknanya pada diri kita jaga luar dan dalam kita ni, jangan dalam keadaan yang ada yang terseleweng. Kerana apa dia? Kalau kotornya hati kita, senang tertarik pada benda yang buruk pada dalam hidup seseorang. Ini cara demikian. 3. Yang keempat, matlamat tidak mengharapkan balasan yang banyak dengan pemberiannya, ialah supaya baginda tidak menganggap tindakan dan usaha itu hebat dan besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu bercita-cita untuk dapat banyak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Supaya apa dia? Setiap benda yang kita buat ni, tindakan kita tu hebat dan besar. Kita rasa, oh ni selayaknya dapat banyak ni. Ni kadang-kadang kan, kita buat kerja sikit je, tapi kita harap daripada bos kita bagi gaji banyak. Benda yang kita buat itu kecil je. Ni ramai di kalangan kita begitu. Orang kita kan, bila dia buat kerja secuek je dalam hidup dia. Tapi dia harap supaya dia beri balasan gaji, kadang-kadang berpuluh ribu. Kadang-kadang dia minta supaya dia beri allowance, bagi bonus dan sebagainya. Allah ajar, wala tamnun tastakthir. Hidup kamu ni jangan begitu. Kamu buat kerja tu sikit je dalam hidup kamu. Lalu takkanlah kamu nak minta supaya Allah ganjarkan dengan ganjaran yang banyak pada diri kamu. Dalam keadaan kamu buatnya nak mengharapkan balasan yang besar. Kamu rasa benda tu besar, tindakan kamu. Malah ia hendaklah terus menerus berusaha keras beramal dan beramal. Islam diajar, hidup kita ni berterusan buat dulu. Tunjuk dulu komitmen kita. Kadang-kadang kan kalau kita temu duga staf-staf yang baru nak masuk kerja dengan kita. Orang baru nak kerja dengan syarikat kita lah. Kadang-kadang kita datang minta resume. Staf tu kita minta tengok kelulusan SPM. Kemudian tengok dia, kemudian background dia tak belah mana. Kita tanya, nak gaji berapa? Dia pun jawab, gaji 6,000. Dia sebut, 6,000 SPM. Dia SPM je, tapi nak 6,000, 7,000. Allowance begini dia sebut lagi. Tetapi sebenarnya jangan begitu. Bila kita buat kerja ni, dalam hidup kita, tunjukkan dulu performance kita. Sifat kita patut demikian. Tunjuk dulu. Biar sampai orang tengok, berbaloi kalau bayar dengan 6,000. Berbaloi. Dia ni kalau kita bayar dengan, kerana income daripada yang dia buat tu, kesan daripada yang dia buat tu, lebih banyak daripada itu. Kita buat contoh tukang masak kan. Kadang-kadang ada restoran-restoran, bila dia nak ambil pekerja-pekerja, kemudian dia ambil temuduga tukang masak. Kita kata, nak gaji berapa? Dia kata, sehari-hari nak 250. Sehari, 250. Kita suruh dia masak. Buat nasi goreng. Kita kata buat nasi goreng, nasi goreng Amerika. Misal contoh. Dia pun buat. Tak jadi nasi goreng Amerika. Jadi nasi goreng hangit. Misal contoh. Kita takkan nak bagi 250. Demikian juga kita dengan Allah. Buat kerja dulu, buat dulu. Perform dulu. Bila kita buat kerja ni, kita sehingga bila kita buat itu orang tengok memang berbaloi benda yang kita buat. Barulah kita layak untuk kita nak bayar gaji sebanyak ini, sebanyak ini. Ini diajar. Demikian juga dalam kita beramal ini, baginda hendaklah banyak berkorban. Allah arahkan Rasulullah, buat dulu, berkorban dulu. Kemudian melupakan semua pengorbanan yang dilakukan. Jangan ingat yang kita korban tu. Jangan kerana kita sebut demikian. Tak. Tanpa kita pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi yang lain lagi. Itu cara Allah nak ajar pada Rasulullah. Malah semuanya hendaklah dirasakan bahawa dengan bantuan Allah. Yang ada pada kita ni bantuan Allah. Macam saya ni kan. Saya ni bercakap ni. Kenapa dia boleh bercakap lancar, bercakap elok dan sebagainya, tersusun. Misal ada orang kata, kalau dengar ustaz bercakap tersusun sikit, teratur sikit. Kenapa? Kerana bantuan Allah. Allah bagi pada saya. Harap pada saya tergagap. Harap kepada diri sendiri boleh jadi tak keluar suara langsung. Segala benda yang terjadi ni, benda yang ada ni apa dia? Hasil daripada anugerah Allah. Jangan kita rasa diri kita.
Jangan kita kata, ni kerana saya lah, kerana itulah, kerana kita rasa kita. Padahal benda tersebut anugerah Allah yang Allah bagi bantuan pada kita. Sehingga kan baginda sendiri tidak akan merasa dan perasan usaha dan jerih payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga kan segala benda yang terjadi ni semua anugerah Allah. Semua pemberian Allah. Bila Allah bagi pada kita, kita jangan rasa ego dan jangan kita rasa sombong. Kerana apa yang ada pada kita ialah pemberian yang Allah bagi pada kita. Sebab tu saya sebut banyak kali kan. Orang kaya, jangan bangga dengan kaya kamu. Jangan. Orang yang kaya, jangan dia rasa aku kaya, aku kaya. Kenapa kamu kaya? Allah yang bagi. Allah bagi rezeki pada kamu banyak sikit. Tujuan apa Allah bagi ni? Allah nak uji je. Nak uji tengok. Kamu keluar zakat ke tak keluar zakat? Kamu tolong orang ke tak tolong orang? Bila kamu kaya. Demikian juga orang cantik. Jangan duduk depan cermin perasan kita cantik seorang-seorang. Tengok muka, cantik aku, cantik aku. Ambil gambar, selfie. Ambil handphone tu, dia selfie bukan main lagi. Letak muka dia. Ui, muka aku cantik. Buat flossless ke apa dia? Dia panggil muka ni. Nak suruh jernih pula. Muka hitam legam asalnya. Tapi, dia buat jadi putih muka dia. Konon-kononnya. Jangan perasaan sangat. Benda yang Allah bagi ni, dalam hidup kita ni, jangan kita rasa kita. Jangan. Segala nikmat yang ada pada diri kita sekarang ni, siapa yang bagi? Allah yang kurniakan dalam hidup. Allah bagi tu Allah nak uji je. Nak tengok setakat mana kita ni buat pengorbanan dalam mentaati perintah Allah. Allah bagi pengaruh yang ramai, follower yang ramai. Semua ni ujian Allah. Jangan kita rasa, ni aku ni kerana aku buat begini ni, kerana aku jalan macam ni, kerana aku. Jangan. Tapi kita kena sebut kerana Allah, lillah. Semuanya kerana Allah. Cara Allah nak ajar Nabi Muhammad. Mula-mula dalam berdakwah begitulah. Dalam dakwah ni, jangan nampak kekuatan diri, tetapi nampak pemberian Allah pada diri kita ni. Yang kelima, dalam ayat yang terakhir, menunjukkan tentang apa yang bakal dialami oleh baginda, iaitu gangguan orang-orang yang menentang, yang berbentuk bantahan dan ejekan. Wali rabbika fasbir. Pada Tuhan kamu, hendaklah kamu bersabar. Allah sebut. Nak ajar pada Rasulullah apa dia? Segala yang kita akan lalui dalam hidup kita ni, kita akan diejek. Kita akan dihina. Kita akan diganggu dalam bentuk berbagai-bagai cara. Orang bantah kita. Orang sebut, orang tak setuju dengan kita. Berlaku. Sehingga sampai pada tindakan nekat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak bila kita berdakwah sebut tentang Islam ni, kemuncak orang akan bunuh. Orang akan bunuh. Siapa-siapa yang bawa Islam begitulah dalam hidup dia. Dia kena letak demikian. Maknanya orang akan ganggu, tahan pada kita ni. Sampai peringkat mana? Bila kamu sebut tentang Islam ni, kemuncak orang akan bunuh kamu. Bila kamu sebut tentang Islam. Bila orang bunuh kamu ni, dan para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Rasulullah, dia panggil demikian. Lepas tu Islam datang dengan package. Bila kamu dibunuh, kamu akan dapat pahala mati syahid. Dia ajar demikian pada sahabat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebut, aku akan jaga kamu daripada kejahatan manusia. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kaffainakal mustahzi'in. Allah sebut, aku akan tahan kamu wahai Muhammad daripada kejahatan orang nak buat khianat pada kamu. Aku akan jaga kamu. Kamu berdakwah, kerja kamu sebarkan Islam. Tugas kamu dah bagi tahu tentang Islam. Manakala kalau ada orang yang tak suka dengan kamu tu, inna kafainakal mustahzi'in. Aku akan jaga kamu daripada dikhianati ataupun dikhianat oleh orang tersebut, serta menghapuskan semua orang mukmin yang mengikutnya. Ini akan jadi demikian. Manakala kita bawa Islam, habis orang-orang yang berserta dengan kita akan menyebabkan mereka ni akan dikhianati lagi. Dia akan terjadi demikian. Justru Allah menyuruh baginda bersabar menghadapi semua kemungkinan dengan kekuatan dan kejituan. Allah Subhanahu wa taala ajar pada Rasulullah dalam ayat ni, wali rabbika fasbir. Allah sebut, pada Tuhan kamu
kamu kena bersabar. Maksudnya, fasbir dalam hidup kamu. Makna tempat yang kamu nak, kalau orang tolak kamu, rapat ke dinding, sampai ke hujung. Hujung tu maksudnya apa dia? Kamu dengan Tuhan kamu. Itu cara. Orang akan khianat kamu. Orang akan buat macam-macam gaya pada kamu. Tapi kamu kena jaga diri kamu dengan kejituan. Bukan kerana untuk mendapatkan habuan bagi kepentingan diri kamu. Tidak. Bila menyebarkan Islam, jangan kamu fikir untuk diri kamu. Tapi untuk agama. Malah semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kamu ini. Allahu Akbar. Alangkah ringkas perintah-perintah ini. Jika kita lihat pada zahirnya. Kalau kita tengok pada ayat yang ringkas begini, ringkas je Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Tapi besarnya sentuhan firman yang tenang dan damai itu. Ayat yang kalau kita dengar balik ayat ni, tenang, damai je ayat ni. Namun alangkah besarnya lagi, serta sukarnya untuk dipraktikkan, dan alangkah besarnya tamparan badai yang bakal hadir ke segenap pelosok alam. Lalu terbiarlah dan ia akan berasak-asakan antara satu sama lain. Akan berlaku demikian. Ayat-ayat Al-Quran itu sendiri merangkumi beberapa topik dalam misi dakwah dan tabligh yang disampaikan ini. Peringatan itu sendiri membawa maksud bahawa di sana terdapat akibat buruk yang bakal menerima mereka yang melanggar peringatan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut demikian. Kalau kamu langgar perintah Allah, kesan teruk pada kamu. Semua orang tahu bahawa di dunia ini manusia tidak mendapat semua pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan. Dunia ni bukan tempat balasan. Tetapi bila kita mati nanti, Allah akan balas. Malah mungkin tidak dapat diberikan semua pembalasan terhadap amalan-amalan yang dilakukan setakat di dunia ini. Di dunia ni buat. Tapi Allah tak balas di dunia. Kalau ada pun balasan tu bukan balasan yang sebenar, dipanggil. Tapi kitanya diajar di atas dunia ni, wa qul i'malu, buat amalan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan tiap-tiap amalan kamu ni akan diperlihat di akhirat nanti. Allah dan juga Rasul akan dipertontonkan balik segala amalan-amalan kita. Oleh itu peringatan itu bererti ada suatu hari untuk diberikan pembalasan, tetapi bukan hari-hari di dunia. Allah ajar demikian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala benda yang berlaku dalam hidup kamu akan dibalas bila? Di hari akhirat. Dalam diri kamu. Bila kamu berdakwah, kamu sampaikan agama di atas muka bumi ini, kamu jangan haraplah balasan di dunia. Jangan. Tetapi kamu harap balasan di akhirat. Itu cara diri kita. Suatu sabarlah, wahai orang yang menghadapi ujian. Saya nak sebut demikian. Saya nak gambarkan bahawa bukan kita yang teruk dengan ujian. Yang teruk ujian dalam hidup ni, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni di antara orang yang paling beban dalam hidup dia dan berhadapan dengan ujian. Ujian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui? Ujian dakwah. Menyampaikan Islam ini. Sampai orang tolak Islam ni, orang yang menyambut kelahiran Rasulullah. Itu yang disebut dengan Abu Lahab, keluarga dia, nak sebutnya, dia sambut Rasulullah. Tapi dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tolak Islam ni siapa dia? Bapa saudara Rasulullah, Abu Talib. Yang tak bersama dengan Rasulullah. Walaupun dia tahu kebenaran itu datang pada Rasulullah. Yang menentang Islam ini jiran tetangga Rasulullah. Yang menentang Islam ini orang-orang penduduk Mekah. Yang tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia tak kenal Rasulullah. Mereka kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah macam mereka kenal anak-anak mereka tersebut. Tapi mereka lawan Rasulullah. Lalu Allah bagi tahu pada Rasulullah pembalasan ialah di hari-hari nanti, di hari akhirat nanti. Itulah hari yang namakan dengan hari kiamat, hari pembalasan dan hari ad-din, hari yang disebut dengan hari agama. Justru ini memerlukan adanya satu kehidupan lain yang bukannya kehidupan yang kita lalui sekarang di dunia ini. Ada kehidupan lagi lepas pada ni. Lepas pada kita hidup di dunia ni, kita akan hidup lagi di alam barzah. Kita akan hidup lagi di padang mahsyar. Disebut awal-awal. Seluruh ayat tersebut menyuruh manusia supaya berpegang dengan tauhid yang jelas. Menyerah semua urusan kepada Allah. Meninggalkan apa yang diredai oleh nafsu dan diredai oleh hamba, menuju kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Secara ringkasnya, topik dakwah ini adalah sebagaimana berikut. Kalau kita tanya, dakwah Rasulullah ni, tajuk dia tu apa dia? Tajuk dia. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah. Maknanya tak boleh ajar manusia ni ada lagi Tuhan selain pada Allah. Tak boleh ajar manusia demikian. Dakwah Rasulullah, diajar supaya apa dia sebut? Allah ni esa, Allah ni satu. Soal orang lain kata, ada lagi Tuhan lain, Tuhan dua, Tuhan anak, Tuhan bapa dan sebagainya. Itu soal dia. Tapi kita tidak memaksa mereka bersama dengan kita. Kita hanya menyebut Tuhan ini satu. Mengesakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Ini nak suruh kita ingat. Lepas pada kita yakin adanya Allah, yakin Allah ni satu, kita kena yakin dalam jiwa kita, lepas pada hidup di dunia, kena hidup di akhirat. Hidup ke akhirat ni kat mana? Dalam kubur. Hidup tak hidup? Hidup. Kamu bakar, kamu cincang, kamu... Lepas pada itu, kamu hidup tak hidup dalam kubur? Hidup. Lepas kamu hidup dalam kubur, kamu akan hidup lagi di padang mahsyar. Lepas pada kamu hidup di padang mahsyar, kamu akan hidup dalam syurga ataupun dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dua. Yang ketiga, ni dakwah. Tajuk dakwah ni apa dia? Berusaha membersihkan jiwa dengan cara meninggalkan segala kemungkaran. Bersih hati. Hati ni perlu dibersihkan. Tiap-tiap hari kena bersihkan hati. Ini cara Rasulullah mengajar pada umat manusia. Yang diajar, wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Diajar. Dan kekejian yang membawa kepada akibat yang buruk. Jangan buat benda-benda yang keji. Hatta dalam hati kita jangan buat. Orang kita memang tak mencuri kat luar. Tapi buat dosa dalam. Dosa dalam prasangka. Dosa dalam dendam. Dosa dalam cemburu. Memang kita tak buat dosa kat luar. Tapi dosa kat dalam ni. Ramai mana orang kita melakukan dosa di dalam ni. Serta berusaha mendapatkan kelebihan. Dan kesempurnaan serta amalan-amalan kebaikan. Tugas kita hanya berusaha nak dapatkan kesempurnaan. Untuk kita ni semakin dekat dengan siapa? Dengan Allah. Dekat dengan Allah dalam kehidupan kita. Yang keempat, menyerahkan semua urusan ini kepada Allah. Ini di antara tajuk-tajuk dakwah dipanggil. Maknanya hidup kita ni tawakal yang tinggi pada Allah. Segala benda yang kita lalui dalam hidup kita, jangan bergantung dengan suami. Jangan bergantung dengan isteri. Jangan bergantung dengan anak-anak. Jangan bergantung dengan kerja. Jangan bergantung dengan yang disebut dengan sama makhluk. Tetapi bergantunglah kepada Khalik, iaitu Allah. Hidup ni bergantung pada Allah. Sebab tu mulut kita turun daripada rumah, awal-awal pagi-pagi lagi sebut Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Maknanya hidup kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat. Yang kelima, semua yang disebut di atas hendaklah terlebih dahulu dengan mempercayai kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berada di bawah pimpinan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak dapat semua tadi, ikut Rasulullah. Bila kita ikut Rasulullah, kita dapat mentauhidkan Allah. Kita akan beriman dengan hari akhirat. Kita akan bersih hati kita dan kita akan tawakal dalam kehidupan kita. Permulaan ayat tersebut merangkumi seruan dari yang maha tinggi supaya Nabi SAW menjalankan sepenuh hati tugas yang berat ini. Meninggalkan tempat tidurnya. Sebab itu Allah SWT sebut, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Allah sebut demikian. Serta bergegas mara ke medan jihad dan menghadapi penentangan dan kepayahan. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang yang bersimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran pada umat manusia. Seolah-olah diberitahu kepada dia, sesungguhnya orang yang hidup hanya untuk dirinya, ada kalanya dia dapat hidup dengan kerehatan. Tetapi kamu yang membawa beban yang berat ini, apa faedahnya kamu dengan tidur? Ni tengok cara Allah nak ajar. Orang yang hidup untuk dirinya, ada kala dia dapat hidup dengan kerehatan. Siapa-siapa yang mementingkan diri dia, dia cari jalan untuk nak berehat je. Cari jalan nak tidur, cari jalan untuk nak senang, cari jalan. Ni orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi kamu membawa beban yang berat ini. Beban yang berat ini, apa faedah dengan kamu tidur banyak? Hidup kamu terlentang je, terbaring je, tergolek-golek di tempat tidur. Sedangkan orang lain sedang bergegas untuk menyedarkan manusia
kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa faedahnya kamu dengan kerehatan? Kamu dapat apa dengan kamu berehat di dunia ni? Dunia ni bukan tempat berehat. Dunia ni tempat untuk kamu beramal. Bila kamu beramal, tentu dah kamu akan penat. Siapa-siapa beramal, dia akan penat. Tanyalah orang yang semayang. Penat ke tak penat semayang? Penat. Tanya orang yang bersedekah. Penat tak penat? Penat. Tanya orang baca Quran. Penat tak penat? Penat. Segala benda yang kita buat di dunia ni kita penat. Penat untuk apa dia? Kerehatan di akhirat nanti. Bila kita rehat di dunia, kita penat dalam kubur sebentar lagi. Apa faedahnya kamu dengan selimut yang menghangatkan tubuh badan kamu? Nampak apa kamu? Terguling je dalam kain selimut pada diri kamu. Dan kemudian badan kamu hangat. Badan kamu dalam keadaan mengalir darah begitu saja. Apa faedahnya dengan hidup yang tenteram dan mata benda yang bakal hilang? Kita hidup tenang je, konon-konon seronok. Tidur kita, borak kita, senyum kita. Tahu-tahu mati. Masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, segala nikmat yang ada atas dunia hilang pada diri kita. Bangunlah untuk menunaikan tugas besar yang sedang menanti kamu dan bebanan berat yang dipikul pada kamu. Bangunlah untuk menunaikan tugas yang sukar dan memenatkan dalam hidup kamu. Bangunlah menghadapi jerih payah dan juga keletihan dalam hidup kamu. Bangunlah wahai Muhammad, masa untuk tidur dan berehat telah berlalu dalam hidup kamu. Sejak daripada hari ini, masa ini tidak akan kembali lagi, melainkan bersengkang mata terus menerus serta jihad yang panjang dan sukar. Bangunlah dan bersedialah menerima perintah ini. Allah ajar demikian pada Rasulullah. Sesungguhnya ia adalah kalimah yang agung dan menggerunkan. Ia menyentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kehangatan selimutnya di rumah yang damai dalam dakapan yang hangat untuk membawanya menghadapi manusia yang ramai. Allah jadikan demikian. Sama saja beratnya antara usaha untuk menyentak perasaan kesedaran manusia, menyentak kesedaran manusia dan juga menjelmakan dalam meneliti kehidupan ini. Maka bangunlah Rasulullah menunaikan perintah itu. Baginda menjalankan tugas itu selama lebih 20 tahun tanpa rehat dan henti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, baginda tidak menjalani kehidupan ini untuk kepentingan diri dan keluarga Rasulullah. Baginda terus menerus berdakwah di jalan Allah, memikul beban yang berat di bahunya, tidak digugurkannya. Iaitulah beban membawa amanah yang besar di muka bumi. Beban kemanusiaan semuanya, beban akidah semuanya, serta beban penentangan dan jihad dalam segenap lapangan. Baginda hidup dalam perjuangan yang berterusan lebih 20 tahun. Tidak ada urusan yang boleh melalaikan baginda sepanjang tempoh ini. Iaitu semenjak baginda mendengar seruan yang maha tinggi dan maha agung, menerima daripadanya tanggungjawab yang sukar. Moga Allah membalas kepadanya atas jasa buktinya yang kita dan manusia semuanya dengan sebaik-baik balasan yang Allah sediakan itu. Lembaran-lembaran seterusnya adalah gambaran ringkas tentang jihad yang panjang lagi sukar yang dijalankan oleh Rasulullah sepanjang tempoh tersebut. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung mengenai bagaimana tempoh-tempoh dakwah dan peringkat-peringkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita fahami dalam kehidupan kita bagaimana besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.